Salam kepada jemaat yang dikasihi. Di dalam kehidupan kita adalah seorang anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Penyelamat kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memuji Dia dengan pujian Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, Dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji yang hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji yang hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami ucap syukur Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sentiasa menyertai kami, sentiasa melihat kami. Bapa, kami datang kepada Engkau pada pagi ini, supaya Engkau dapat menyertai kami ya Tuhan. Kami dapat melihat kepimpinan Engkau, kami dapat melihat Engkau bekerja melalui kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan kami ya Tuhan, di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga kami ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau mampukan kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan Engkau, berikan kami hikmat Engkau, supaya kami dapat lakukan segala sesuatu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Engkau. Engkau pimpinlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat satu hati dan sejiwa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami doakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom sekali lagi, kita bertemu lagi pada hari ini ya. Hari ini saya membawa satu tema, yaitu
memenuhi tuntutan hidup. Memenuhi tuntutan hidup yang saya ambil daripada Markus 1 ayat 21 hingga 39. Ya, saya akan bacakan untuk kita ayat 21 hingga 39. Yesus dan pengikut-pengikutnya tiba di kota Kapernaum pada hari Sabat berikutnya. Yesus pergi ke rumah ibadat dan mula mengajar. Semua orang yang mendengar dia kagum dengan cara dia mengajar, kerana dia mengajar dengan kewibawaan, tidak seperti guru Taurat. Pada waktu itu, seorang yang dirasuk roh jahat masuk ke dalam rumah ibadat dan berseru, "Engkau mahu buat apa dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Adakah engkau mahu membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau utusan yang suci daripada Allah." Yesus menengking roh itu. "Diam, keluarlah dari orang ini." Roh itu menggoncangkan badan orang itu kuat-kuat, lalu keluar dari orang itu sambil berteriak. Semua orang sangat heran sehingga mereka bercakap sesama sendiri, "Apakah ini suatu ajaran baru? Orang ini berkuasa memerintah roh jahat dan roh jahat taat kepadanya." Demikianlah berita tentang Yesus tersebar dengan cepat ke seluruh negeri Galilea. Yesus dan pengikutnya termasuk Yakobus dan Yohanes meninggalkan rumah ibadat itu lalu terus pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon sedang terbaring di tempat tidur kerana demam. Apabila Yesus tiba di situ, dia diberitahu hal itu. Yesus menghampiri ibu mertua Simon, memegang tangannya lalu menolong dia bangun. Demamnya hilang dan dia pun mula melayani mereka. Pada petang hari, setelah matahari terbenam, orang membawa semua orang sakit dan orang yang dirasuk roh jahat kepada Yesus. Semua penduduk kota itu berkumpul di hadapan rumah itu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai-bagai penyakit. Dia juga mengusir roh-roh jahat. Yesus tidak membenarkan roh-roh jahat berkata apa-apa, kerana roh-roh jahat tahu siapa dia. Esok paginya ketika masih subuh, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah. Dia pergi ke luar kota, ke suatu tempat yang sunyi untuk berdoa. Simon dan sahabat-sahabatnya pergi mencari Yesus. Apabila mereka menemui Yesus, mereka berkata, "Semua orang sedang mencari guru." Tapi Yesus menjawab, "Kita mesti meneruskan perjalanan ke pekan-pekan lain di sekitar kawasan ini. Aku mesti menyampaikan perkabaran itu di sana juga, kerana untuk tujuan itulah aku datang." Demikianlah Yesus menjelajah seluruh Galilea dan berkhotbah di rumah ibadat serta mengusir roh-roh jahat. Nah, saudara-saudari, kita akan melihat satu ayat, iaitu Markus 1 ayat 35. Esok paginya ketika masih subuh, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah. Dia pergi ke luar kota, ke suatu tempat yang sunyi untuk berdoa. Nah, selepas hari yang penuh ini, di mana dia dipenuhi dengan pelayanan, betapa beratnya pelayanan yang Tuhan kita Yesus Kristus lakukan pada hari itu, dengan semua penyembuhan yang dia lakukan pada waktu petang. Nah, Markus mencatatkan bahawa pada awal pagi sebelum siang hari, Yesus pergi ke lereng gunung dan di sana bersendirian dia berdoa. Tetapi di sana pun dia tidak dibiarkan tentera. Murid-muridnya mengganggu saat teduhnya, memberitahu dia bahawa semua orang mencari dia. Nah, Yesus menyatakan isi hati dan hati ataupun inti doanya dalam apa yang dia katakan sebagai balasan. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke pekan-pekan yang berdekatan, supaya saya dapat berkhotbah di sana juga. Inilah yang dia doakan, bahawa Tuhan akan memimpin dia, pintu akan dibuka dan hati bersedia di kota-kota di mana dia pergi. Mengapa Yesus mencari wajah Bapa seperti ini dalam masa-masa tekanan ini? Satu-satu jawapan yang boleh kita peroleh ialah dia ingin menjelaskan dengan jelas bahawa kuasa yang dimiliki bukan datang daripadanya sendiri. Inilah yang Tuhan kita cuba sampaikan kepada kita secara berterusan dalam kitab suci. Bahawa bukan kuasanya yang dia
bertindak. Dia harus menerima kuasa daripada Bapa. Dan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahawa dia tidak dapat melakukan apa jua tanpa kehadiran Allah Bapa di dalamnya. Seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 19. Percayalah, anak tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendaknya sendiri. Dia memberitahu kita bahawa Bapa yang tinggal di dalam dia yang melakukan pekerjaannya. Kalau kamu lihat di Yohanes 14 ayat 10. Dan semua kuasa yang Yesus nyatakan harus datang kepadanya secara berterusan dari dia yang tinggal di dalam Yesus. Nah, Yesus menekankan ini kerana inilah yang dia mahu kita pelajari. Kami beroperasi atas dasar yang sama. Tanggapan kita terhadap tuntutan kehidupan yang biasa dan kuasa untuk menghadapi tuntutan itu mesti datang daripada kebergantungan kita sepenuhnya kepada dia yang bekerja di dalam diri kita. Inilah rahsianya. Semua kuasa untuk menjalani kehidupan Kristian bukan datang dari kita, ya. Bukan datang daripada hikmat kita, bukan datang daripada kekuatan kita, bukan datang daripada kepandaian kita. Melakukan yang terbaik pada tahap kemampuan kita untuk melayani Tuhan, tetapi daripada Dia sahaja. Yang diberikan kepada kita dari semasa ke semasa dalam tuntutan dibuat ke atas Dia. Kuasa diberikan kepada mereka yang mengikuti dan mentaati. Bapa sedang bekerja di dalam anak. Anak sedang bekerja di dalam kita. Dan saudara-saudari, kita harus perlu meminta pertolongan daripada Tuhan. Setiap hari minta kuasa daripada Tuhan, daripada doa kita. Ya, sentiasa kita harus ada satu perhubungan dengan Tuhan di dalam doa kita. Minta daripada Tuhan apa yang kita perlukan untuk melayani umat Dia. Ya, saudara-saudara, dalam setiap hari yang kita pergi, yang kita keluar daripada rumah kita, walaupun kita masih bersekolah ataupun kita sudah bekerja, ya, kita harus meminta pertolongan Dia supaya kita menjadi duta Kristus ke mana saja kita pergi. Di dalam persekolahan kita, kita masih boleh hidup seperti seorang Kristian, mengikuti Kristus. Dan di mana kita bekerja sehari-harian, kita boleh mengikuti Kristus, hidup sebagai seorang Kristian yang sejati. Ya, saudara-saudari, itu yang Yesus ingin kita lihat, Yesus ingin kita teladani. Sentiasa kita minta pertolongan daripada Tuhan, minta kuasa daripada supaya Allah boleh bekerja di dalam kita, melalui kita. Kita adalah satu alat yang dipergunakan oleh Allah. Ya, saudara-saudari, harap kita dapat memulakan kehidupan yang intim dengan Tuhan, satu hidup yang berhubung dengan Tuhan Yesus senantiasa. Nah, apabila kita mempelajari perkara ini, maka kita diberi kuasa untuk memenuhi tuntutan dan keperluan yang menanti kita dalam pelayanan yang akan datang. Malah dalam keluarga kita, ataupun di dalam pekerjaan kita. Di mana saja kita berada, Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk melakukan pelayanannya. Nah, saudara-saudari, pagi ini saya ada satu soalan supaya kita renungkan soalan. Apakah sumber kuasa dan kuasa yang kita perlukan untuk bertindak balas terhadap tuntutan kehidupan yang biasa dan tuntutan kehidupan yang luar biasa? Ya, mari kita renungkan. Ya, pada hari ini, satu hari kita renungkan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami ucap syukur ya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sentiasa mendengar, melihat apa yang kami lakukan, apa yang kami bertanyakan kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau akan bantu kami ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan menjadi kuat di dalam Engkau ya Tuhan, untuk kami menjadi lebih berkuasa di dalam pelayanan Engkau ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan yang lebih daripada apa yang telah Engkau lakukan ya Tuhan. Itu yang Engkau katakan dalam firman-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa agar Engkau bantu kami ya Tuhan, supaya kami tidak meletakkan Engkau di dalam satu kotak yang kecil ya Tuhan,
Tapi Engkau adalah Tuhan yang maha berkuasa, ya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat kami fikirkan yang Engkau tidak boleh buat. Bapa, kami berdoa agar Engkau bantulah kami untuk melihat bahawa Engkau tidak ada sesuatu pun, ya Tuhan, yang mustahil bagi Engkau. Semuanya Engkau dapat lakukan, ya Bapa. Hanya kita harus percaya bahawa Engkaulah Tuhan yang benar, Engkaulah Tuhan yang sentiasa menolong kami. Tolonglah kami, ya Tuhan, untuk secara konsisten untuk berdoa, meminta pertolongan daripada Engkau, supaya kami dapat bersatu dengan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang doa kami doakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudari, kita berjumpa pada hari yang seterusnya. Tuhan memberkati kita.